gencatan senjata dilanjutkan 2 hari lagi. Gencatan senjata dilanjutkan selama 2 hari lagi, sekaligus memudahkan bantuan kemanusiaan di semua kawasan terjejas. Perkara itu disahkan Pegawai Pengantara Qatar ketika tempoh 4 hari yang dipersetujui sebelum ini hampir tamat semalam. Perkembangan positif itu meningkatkan keyakinan lebih ramai tahanan Palestin dan tebusan Israel akan dibebaskan. Sejak Jumaat lalu, 69 orang sudah dibebaskan. Ia dilihat berita gembira buat penduduk Gaza selepas 7 minggu mengharungi kesengsaraan akibat kekejaman rejim Zionis. Di tebing barat, orang ramai bersorak meraikan seramai 150 tahanan Palestin dibebaskan dari penjara Israel. 50 tebusan Israel dibebaskan di bawah perjanjian itu dengan 19 tebusan lagi dibebaskan di bawah perjanjian berasingan termasuk pekerja Thailand dan 2 warga Rusia. Sehingga kini sekurang-kurangnya 15,000 orang awam terbunuh termasuk 6,150 kanak-kanak dan lebih 4,000 wanita manakala lebih 36,000 cedera. Kami mendapat kebebasan dengan darah syahid. Itu respon warga Palestin yang bersatu semula dengan keluarga mereka selepas dibebaskan dari penjara Israel di Ramallah. كنت قاعدين على الساعة 9 اجوا السهرية فحكوا لي تفتيش، حكوا لي تحقيق، كلبشونا واخذونا، فنزلنا مقابلة شباك، حكوا لي ان اليوم مروحين في الصفقة واذا بتعمل اي شيء راح نرجعك وبهددوا. احنا حريتنا صح، احنا مبسوطين حاليا لكن احنا حررنا بدم الشهداء، ودم الشهداء هذا دين على كل اسير وكل فلسطيني حر وما رح ننساه اكيد. 33 tahanan Palestin dibebaskan pada waktu malam di bawah syarat perjanjian gencatan senjata yang mengembalikan tebusan dari semenanjung Gaza. Kementerian Kesihatan di Gaza berjaya membuka semula jabatan dialisis di Hospital Al-Shifa, walaupun kemudahan itu rosak teruk dalam serbuan tentera Israel. Kementerian itu menggesa pesakit dialisis di bandaraya Gaza dan kawasan-kawasan di utara wilayah terkepung berkenaan untuk mendapatkan rawatan perubatan di hospital tersebut. Tentera Israel berundur dari Hospital Al-Shifa pada 24 November selepas menawan kompleks perubatan itu selama 10 hari. Rejim Israel menuduh Hamas menggunakan hospital itu sebagai markas. Dalam pada itu, 6 trak bekalan perubatan dibawa masuk ke Jabalia. Demikian menurut pengarah hal ehwal UNRWA di Gaza, Thomas White, sambil menekankan kepentingan bantuan sampai kepada semua yang memerlukan di utara Gaza. We have got some very brave UNRWA staff members here who've stayed in Jabalia, working for their community, keeping their health clinic open and servicing shelters. So it's been really important that we get this support and this aid to our staff here so they can serve the people here in Jabalia. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken akan melakukan lawatan ketiganya ke Asia Barat minggu ini. Perkara itu dimaklumkan wakilnya pada Isnin sejurus selepas gencatan senjata perang dilanjutkan 2 hari lagi. Blinken terlebih dulu akan menghadiri mesyuarat bersama Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO.
Selanjutnya, diplomat tertinggi Amerika itu akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv dan Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ramallah. Bayi pramatang yang dipindahkan dari Gaza pada 22 November lalu sedang dirawat di Hospital Arish, Mesir. Pengurus hospital itu, Ahmad Mansur, berkata pihaknya sedang bersiap sedia untuk menerima lebih banyak kes dari Gaza. Jelas beliau, beberapa bayi yang dipindahkan dari Hospital Al-Shifa di Gaza telah menerima rawatan di Arish dan dipindahkan ke unit lain. Sementara itu, pemegang pasport asing terus berlalu dari Gaza ke Mesir melalui lintasan sepadan Rafah menjelang gejatan senjata yang dirancang antara Israel dan Hamas. Seorang lelaki warga Amerika Syarikat yang menembak 3 pelajar kolej berketurunan Palestin di Burlington, Vermont semalam sudah didakwa dengan 3 pertuduhan cubaan membunuh. Sabit kesalahan, tertuduh Jason Eaton boleh dihukum penjara seumur hidup. Datuk Bandar Burlington, Miro Weinberger, berkata pihaknya bekerjasama dengan rakan di peringkat persekutuan bagi memastikan pasukan pendakwa raya memperoleh kes yang kuat. Lelaki terbabit juga perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas kejadian itu. Meskipun pihak berkuasa belum mempunyai bukti untuk mengaitkan serangan itu dengan peningkatan sentimen anti golongan minoriti sejak 7 Oktober lalu, namun mereka percaya ia merupakan perbuatan yang penuh kebencian. 2 mangsa adalah warga Amerika Syarikat dan yang ketiga pemastautin di negara itu dengan semuanya berusia 20 tahun. 2 daripada bangsa memakai selendang pro-Palestin ketika serangan itu. Kerajaan Australia mengumumkan langkah tegas membendung penggunaan vape dalam kalangan generasi muda. Mulai 1 Januari 2024, vape dan import vape pakai buang kecuali bagi tujuan terapeutik diharamkan di negara itu. Pengumuman dibuat Menteri Kesihatan Mark Butler. Australia merupakan antara negara dengan kadar perokok terendah. Bagaimanapun, amalan vape di negara itu berkembang pesat. Paling drastik membabitkan golongan muda dengan sekitar 1 dalam 5 orang berusia 18 hingga 24 tahun menghisapnya. Menurut Butler, larangan itu akan diperluaskan pada Mac. Ia bakal merangkumi semua jenis vape bukan terapeutik, termasuk peranti boleh diisi semula. Pasukan penyelamat berjaya menggerudi melalui serpihan untuk mencapai 41 pekerja yang terperangkap selama 17 hari dalam terowong runtuh di Himalaya, India. Malah bersedia untuk menarik mereka keluar ke tempat selamat. Penyelamat India menggerudi melalui batu dan serpihan untuk membantu mengeluarkan 41 pekerja yang terperangkap. Menurut pegawai, mereka bersedia untuk menarik keluar satu demi satu pekerja dengan selamat. Proses menarik keluar mangsa akan dilakukan dengan pengusung beroda melalui paip selebar 90 cm dan akan mengambil masa beberapa jam. Berpuluh-puluh pekerja penyelamat dengan tali dan tangga beratur di luar terowong dan ambulans mula tiba untuk membawa 41 lelaki itu ke hospital. Berkaitan letupan sebuah kenderaan di Jambatan Rainbow, Air Terjun Niagara pada 22 November lalu. Beberapa laluan ditutup menghubungkan antara New York dan Kanada Barat. Pihak polis telah menutup kesemua 4 lintasan melibatkan sempadan berkenaan. Menurut Gubernur New York, Kathy Hochul, pasukan petugas keganasan bersama FBI telah digerakkan untuk menyiasat kejadian itu. 2 orang maut dalam letupan tersebut dan seorang pegawai peronda sempadan cedera.
Indonesia memulakan kempen Presiden 2024 yang menyaksikan 3 calon bakal bersaing. Penyandang Presiden Joko Widodo tidak bertanding semula setelah tempoh perkhidmatan 2 penggalnya berakhir. Penggantinya dijangka berhadapan cabaran untuk memulihkan ekonomi selepas pandemik COVID-19, menangani rasuah dan mengimbangi hubungan dengan China dan Amerika Syarikat. 3 calon untuk pemilihan Presiden terdiri bekas Jeneral Tentera Prabowo Subianto, bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Tempoh kempen akan berlangsung sehingga 10 Februari dan tarikh mengundi ditetapkan pada 14 Februari. Presiden dan Naib Presiden yang baru dipilih akan mengangkat sumpah pada 20 Oktober bersama Ahli Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia mempunyai kira-kira 205 juta pengundi. Juara sukan mendayung Olimpik Greece Stefanos Tsitsipas dipilih menjadi pembawa obor pertama Olimpik Paris 2024. Ia bakal dibawa merentasi Greece dan 7 pulau-pulaunya selama 11 hari sebelum diserahkan kepada wakil penganjur di Athens pada 26 April tahun hadapan. Ia kemudian akan dibawa ke serata pelusuk dunia sebelum larian terakhir menuju stadium pada hari perasmian oleh pemenang pingat perak Olimpik polo air, Ioannis Fontoulis. Sukan Olimpik Paris akan diadakan bermula 26 Julai hingga 11 Ogos 2024 melibatkan 15 venue yang mempertandingkan 21 jenis sukan. Sementara itu, sebanyak 7.2 juta tiket pelbagai jenis sukan telah terjual menjelang sukan musim panas Paris 2024 nanti. Ketua Pegawai Operasi Michael Alosio memberitahu pihaknya kini menyasarkan penjualan 400,000 keping tiket lagi pada akhir bulan ini. Ia melibatkan 30,000 tiket untuk sukan olahraga manakala 24,000 lagi untuk sukan tenis. Tambahnya, penganjur turut berharap dapat menjual 10 juta tiket lagi semasa Tamasya berlangsung bermula 26 Julai hingga 11 Ogos. Harga tiket-tiket bermula serendah €50 kecuali upacara pembukaan serta persembahan perarakan bot panjang di Sungai Sin berharga serendah €90 hingga €2,700. Dunia 10 berakhir di sini dengan paparan selepas gencatan senjata dilanjutkan 2 hari lagi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Budi Shtawama Hanafi, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.